أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan Imam, Tuan Nazir dan seluruh ahli kuasa Masjid Batu Belah, tuan-tuan dan perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di rumah Allah, mengerjakan salat berjamaah dan mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang besar kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuan kenapa manusia itu dijadikan, melalui firman Allah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali, kata Allah, aku jadikan jin dan manusia kecuali menjadi abdi, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membincangkan tentang ayat-ayat ru'yah, di mana kita baru saja memulakannya dengan perbincangan yang pertama, iaitu apa yang dikatakan sebelum kita meru'yah, perlunya kita melakukan apa yang dikatakan isti'azah. Isti'azah iaitu berlindung diri daripada syaitan. Ada dua perkataan yang masyhur dalam isti'azah ini. Yang pertama ialah a'udzubillah minasyaitan, yang kedua ialah bismillah. Jadi isti'azah itu yang masyhurnya ada dua lah, a'udzubillah dan bismillah. Kita bincang panjang tentang a'udzubillah, beberapa perkataan lain selain pada a'udzubillah minasyaitonir rajim, misalnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian misalnya bila kita nak sembahyang, kita baca wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Jadi ayat-ayat ini adalah berlindung. Di hujung kuliah kita pada bulan lepas, kita membincangkan tentang bismillah. Bismillah atau dengan nama Allah. Kita telah memperkatakan bahawa perkataan bismillah ini perkataan yang besar, bukan perkataan yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim ini bila diturunkan ayat ini melalui surah An-Naml ayat 30-31, bergegar kota Mekah kerana hebatnya perkataan bismillahirrahmanirrahim, sehingga kan orang-orang kafir mengatakan bahawa Nabi SAW telah menyihir sehingga bergegar kota Mekah. Apa yang berlaku sebenarnya ialah turunnya kalimah yang mulia ini melalui An-Naml 30-31 itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau tuan-tuan lihat tentang ayat ini, ia merupakan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menghantar surat kepada puteri Balqis. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya ia dimulakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kata lain, bismillahirrahmanirrahim ini telah digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mengutus surat kepada Puteri Balqis, Raja Balqis.
yang menandakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini telah pun digunakan di zaman Nabi Allah Sulaiman lagi. Para perawat mengakui bahawa kehebatan ayat ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Barang siapa yang membezakan, melazimkan, mengamalkan, membaca ayat ini, di antara kekuatan-kekuatannya ialah dipermudahkan dalam melakukan rawatan. Tak bertumbuklah dengan jin lagi. Dia nak bangun saja, waktu kerasukan, duduk, duduk. Dia nak tumbuk kita lah, duduk. So cakap tu. Lepas tu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Duduk dia balik. Kita tanya dia, where you come from? Min aina ji'ta? Dari mana kamu datang? Dia tak menjawab. Macam mana force dia? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Aku tanya, dari mana kamu datang? Jawab. Mana ayat ini boleh dikatakan menjadikan jin lemah dengan izin Allah sehingga dia tidak lagi melawan kita. An-Naml 30:31. Jadi bagi kami, kalau anda ingin menjadi perawat, is a must, wajib menghafalnya. Pendek je pun, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Takkan tak boleh? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sikit ya. Sikit belakang tu ya, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wallah. Yang kita bincang pada hujung pertemuan kita ialah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan salah satu daripada bismillah, iaitu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca pada waktu pagi 3 kali, ya, barang siapa membaca di waktu sore, sore itu petang lah, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim, sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan ditimpa musibah dengan tiba-tiba sampai pagi hari. Kalau dia baca petang, dia tak dapat musibah sampai pagi. Tuan-tuan dah baca ke belum hari ni? Ini Nabi suruh baca ni. Bukan panjang, pendek saja. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Baca 3 kali. Nabi SAW melalui hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang disahihkan oleh Albani, mengatakan bahawa kalau dia baca waktu petang sampai pagi, dia tak akan menerima musibah secara tiba-tiba. Makna malam tu tidur lena lah, tak akan kena rompak, tak akan rumah terbakar. Kalau bawa kereta tak aksiden, biiznillah. Kemudian Nabi kata lagi, dan barang siapa membacanya di pagi hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan ditimpa musibah secara tiba-tiba sehinggalah waktu sore. Sore itu petang lah. Maknanya bukan banyak, tak sampai seminit pun. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Yang penting tuan-tuan kena disiplin. Pastikan lepas subuh baca. Kalau tak kita lupa. Pendek tapi lupa. Kurang lazimkan lepas maghrib atau asar baca. Jadi ini telah dijelaskan di sini bahawa
salah satu kaedah untuk kita selamat daripada musibah biiznillah. Jadi minta maaflah kadang-kadang orang yang diterima musibah ni di antaranya kerana tidak mengikut apa yang telah diajar oleh kaedah Nabi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik. Satu lagi ialah ketika kita nak balik ke rumah, kan kita dah bincang, bila balik ke rumah ada doanya yang khusus. Bila balik daripada masjid ini, tuan-tuan nak balik ke rumah ada baca doa, membaca bismillah dan memberi salam. Tapi bacaan dia yang lebih tepat ialah bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu bagi mereka yang hafal lah. Tuan-tuan boleh rujuk balik, Google balik, cek balik. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepadanya saja kami bertawakal. Nabi SAW berkata, bila baca begini, jin-jin yang ikut kita balik daripada masjid di surau dia tak boleh masuk. Tuan-tuan jangan kata bila balik surau, balik masjid tak ada orang follow. We have followers. Bukan saja Facebook kita ada friend yang follow kita. Balik masjid pada orang ikut. Teman setia anda menunggu anda di luar sana. Bila kuliah ustaz nak habis, dia kata. Kenapa dia nak ikut kita balik? Hadis menyatakan bahawa kalaulah kamu nampak apa yang aku nampak, kamu tak keluar pada waktu malam. Oleh itu bila kamu balik ke rumah, bacalah zikrullah. Kerana apabila kamu baca zikrullah, jin yang mengikuti kamu daripada surau, daripada tempat tadi akan berkata kepada kawan-kawannya, malam ini kita tak dapat tidur di rumahnya dan kita tidak dapat makan di rumahnya. Dia ikut kita nak balik, nak tumpang tidur kat rumah kita, nak tumpang makan rumah kita. Tetapi kalau kita lupa, kata Nabi SAW, maka mereka akan masuk, mereka akan makan, dan mereka akan tidur di rumah kita. Itu yang huru-hara rumah kita tu. Allahu Akbar. Bukan begitu saja tuan-tuan, masuk tadi dah baca, bila menutup pintu rumah pun kena baca. Mana bacaan kita 2 kali, Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, ataupun Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Itu mudah. Masuk, tutup saja, Bismillah, balik. Rasulullah SAW sabda, wa a'likul abwab wazkuru ismallahi fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Tutuplah pintu-pintu dulu dan sebutlah nama Allah, sebab syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang ditutup dengan bacaan bismillah. So kena tambah sikit. Tidak cukup dengan kita balik beri salam baca bismillah, tetapi tambah sedikit, tutup tu bismillah. Janji Allah melalui Rasulnya, barang siapa yang ni, syaitan tak boleh masuk ke rumah. Tak payahlah panggil mana-mana perawat bawa pagar, letih perawat, bawa garam 2-3 kuning. Kita senjata mudah, tapi tak ada ilmu dah. Allahu Akbar. Tutup langsir bismillah, tutup tingkap bismillah, dia tak masuk. Dan akhir sekali semasa kita bincangkan pada bulan yang lepas, ialah bagaimana kita nak menutup aurat kita supaya tidak dapat dilihat oleh makhluk ini. Ingat tak? Awak ingat apa dia, Wak? Bismillah. Alhamdulillah, betul. Bismillahillazi la ilaha illa hu. Hadis Nabi SAW, satru ma baina a'yunil jin wal aurat bani adam ayyakula rajul muslim iza arada ayyatraha siyabahu
Bismillahillazi la ilaha illahu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sani. Yang jadi penghalang aurat manusia daripada pandangan jin ketika hendak menanggalkan pakaiannya adalah jika seorang itu mengucapkan Bismillahillazi la ilaha illahu. Tapi kena faham lah maknanya. Nanti orang kata jin sesat pula. Ini hadis ni tuan-tuan. Apa pula hu belakang tu dia kata. Biasa illallah ni illahu pula. Hu tu perkataan huwa. Huwa tu dia. Dia tu kembali kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah Allazi yang la ilaha illa huwa. Yang tiada Tuhan melainkan dia. Tapi bila kita baca di hujungnya hu sahaja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, dari situ kita simpulkan bahawa perkataan bismillah ini amat penting dalam kehidupan kita ini. Nak baca kitab, baca bismillah. Nak menulis, baca bismillah. Nak berceramah, baca bismillah. Nak duduk, baca bismillah. Duduk tadi baca bismillah tak? Baca? Aku tak dengar pun. Tak kuat lah kan, sesuruh je lah. Akan nak tuan pagi pula. Allahu Akbar. Kenapa sampai nak duduk membaca bismillah? Pertama, hadis Nabi, mana-mana amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah, amalan itu tidak sempurna. Sebab itu orang nak rasmi bangunan ke, nak rasmi apa program, saya dengan ini merasmikan program kita dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata begitu kan. Bukan Waalaikumsalam warahmatullahi, bukan begitu. Saya dengan ini merasmikan majlis kita dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara yang betul. Betul tak? Betul. Kerana mana-mana amalan yang tidak dimulakan dengan alfa bismillah, maka amalan itu tidak sempurna. Penting sangat. Semua bismillah. Dan kita melihat di hujung kuliah kita pada bulan lepas tentang isu kenapa bismillah ini penting. Wak ingat tak Wak? Memang Wak cepat lupa. Tanya Imam lah. Kenapa Wak bismillah ini penting sangat? Imam? Kisah bagaimana seorang pemandu Nabi SAW. Macam mana? Unta dia terperosok, bukan? Bila terperosok, apa dia kata? Celaka setan. Nabi tegur dia. Kamu jangan kata begitu. Apabila kamu mencela syaitan, syaitan akan membesar sebesar rumah. Dan syaitan akan berkata, aku hari ini kuat dan kamu tak mungkin mengalahkan aku. Tapi kata Nabi SAW, katalah bismillah. Kerana dengan bismillah mengecilkan syaitan, jin sekecil lalat. Wak dah ingat dah. Ingat yang hujung je. Ikutlah tu. Alhamdulillah. Sebab itu dalam rawatan tuan-tuan, bismillah ini amat penting. Ada dua keadaan di mana kita membaca bismillah dalam rawatan yang paling jelas. Yang pertama, keadaan rawatan misalnya kita nak merawat seorang yang sakit. Dalam hadis, bila kamu nak merawat lebih kurang begini, bacalah, dia kata, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhazir. Yang ni tak hafal lah belakang tu, tapi yang nampak tu bismillah, bismillah, bismillah. Nabi mengajar nak merawat, baca, letakkan tangan di tempat yang sakit, baca bismillah, bismillah, bismillah. Kan mudah je rawatan tu. Apa kesannya bila dibaca bismillah? Pertama, bismillah tadi ayatnya agung, kalimah yang besar, boleh menggoncangkan kota Madinah, kota Mekah. Bila kita letak di tempat yang bermasalah, kalimah bismillah, 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 di sini telah berlaku rawatan sebenarnya.
Ustaz, saya tak apa yang hujung. Tak payah baca yang hujung, baca yang tadi je. Bismillah, 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 bismillah. Sakit kau rasa, letak tangan baca. Anda telah merawat. Dengan izin Allah sembuh kawasan yang anda rawat. Payah ke? Kacau kalau tak boleh baca bismillah. Ini mengingatkan saya satu kisah seorang wanita yang pergi membuat umrah. Dia pun bermimpi semasa membuat umrah, mimpi di Mekah. Seorang yang berjubah putih datang kepadanya. Kemudian dia pun berkata, kamu boleh merawat. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wanita ini terkejut, terjaga dari tidurnya. Rupanya dia sedang bermimpi di tanah suci Mekah. Mimpi di kota Mekah ni, main ke? Jadi dia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit pinggang, dia pun Bismillahirrahmanirrahim, tiup, sembuh orang tu. Sakit lutut, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh dia. Sehingga dia kata, betul lah mimpi saya ni. Baca Bismillahirrahmanirrahim sembuh. Balik-balik dia sendiri menjadi keliru. Jumpa dengan saya, tanya, boleh tak Ustaz saya merawat? Saya kata tak boleh. Kenapa? Minta maaf, aurat tak selesai, saya kata. Masa tu dia pakai tudung zaman 70-an lagi kan. Nampak rambut. Saya kata tak boleh lah merawat, aurat pun tak selesai lagi. Selesaikan aurat anda. Yalah, datin-datin kan. Dia kata, Ustaz, bukan masalah tu, masalah kaedah saya ni. Saya dapat mimpi merawat dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan setakat ni Ustaz sembuh belaka. Punca dia datang ialah kerana rumahnya ada gangguan. Rumah dia banyak lintasan-lintasan makhluk yang tak sepatut nampak ni. Datang rawatan. Saya kata, kenapa kakak tak baca je Bismillahirrahmanirrahim bila bernampak benda tu melintas? Dalam mimpi saya Ustaz, dia kata nak merawat, tak pula nak kata jin melintas ni boleh baca Bismillah. Guru saya kata, almarhum Tuan Guru Harundin, tak boleh menimba ilmu melalui mimpi. Itu isunya. Bukan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ustaz? Betul lah, tak ada masalah. Bukan dia suruh saya himambang kuning, himambang hijau, himambang merah. Tak ada, dia kata. Dia suruh saya baca Bismillah. Dua sebab. Ini sebab kita nak betulkan juga. Bila kita buat Bismillah nanti kita jadi salah faham ni, kita betulkan balik. Yang pertama, saya tanya balik kakak. Kakak merawat dengan kaedah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah apa yang menyembuh kak? Yang menyembuh ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak di mana salahnya? Nampak tak di mana salahnya? Dia kata yang menyembuh itu Bismillah. Itu hanyalah kaedah. Ini jaga akidah bila merawat ni. Bukan Bismillah yang menyembuh. Yang menyembuh tetap Allah. Ni bila kita dapat ilmu, tadi ke masjid, dia kata letak yang tangan, laki dada je, baca Bismillah, 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 sembuh. Ini yang saya betulkan. Salah tu. Itu hanyalah kaedah. Jangan lupa kepada pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan tangan di tempat yang sakit. Letakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacalah Bismillah, Bismillah, Bismillah berulang kali. Itu salah satu kaedah. Kaedah penggunaan Bismillah. Yang kedua yang paling popular dalam penggunaan Bismillah ini ialah ketika malaikat Jibril meru'yah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah demam. Jibril turun. Jibril tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu sakit ke?" Rasul kata, "Ya, saya sakit. Mahukah kamu aku meru'yah kamu? Bolehkah aku menjampi kamu?" Nabi kata, "Silakan."
maka Jibril pun meru'yah. Bunyi ru'yahnya ialah Bismillahi urqiqa min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik Bismillahi urqiq. Yang penting ni Bismillahu urqiq, Bismillahu urqiq, Bismillahu urqiq. Dengan nama Allah aku menjampi, dengan nama Allah aku menjampimu, dengan nama Allah aku menjampimu. Ini the word situ. Maknanya Jibril sendiri pun menggunakan bismillah dalam merawat Nabi. Bismillah urqiq, Bismillah urqiq. Boleh kot? Bismillah urqiq. Baca sikit lah dulu. Jangan habis banyak. Bismillah urqiqa. Bismillah urqiq. Kemudian bismillah, bismillah, bismillah urqiq. Boleh lah tu? Boleh lah tu? Dapat sikit lah. Tak panjang-panjang lah dulu. Panjang kan? Confirm tak hafal. Wak dapat yang hujung tadi. Allahu Akbar. Baik. Malam ini Wak pernah tanya, kalau nampak jin nak buat apa kan? Pernah tanya kan, kalau nampak jin apa kita nak buat? Ni ada ni. Kalau kita nampak jin, apa yang kita nak kena buat? Sama juga. Diriwayatkan bahawa gudang kurma Abu Ayyub dimasuki ghaul. Gaul ni dalam bahasa kita ni hantu. Diuraikan bahawa gudang kurma Abu Ayyub dimasuki hantu. Kita lah, macam kita hantu lah. Dan mencuri kurma-kurmanya. Wah, jin makan kurma kah? Ni dicuri kurma ni? Kenapa dicuri kurma jin ni? Mana dia makan kurma? Jin makan nasi, jin makan korma. Kalau tidak, apalah dia datang rumah kita? Yang dia nak masuk rumah kita, tinggal ke rumah kita, okey. Yang dia nak makan ke rumah kita, itulah apa yang dia boleh makan. Jadi tak benarlah makanan dia setakat asap rokok Marlboro, tak betul. Jin makan nasi, jin makan KFC. Pelik kita dengar tu tak? Allahu Akbar. Yang kita mendengar jin makan tulang. Tuan-tuan, tak betul. Jin pun tak makan tulang. Apa yang berlaku ialah sekumpulan jin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta makanan tambahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan makanan tambahan mereka, iaitu tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah dan juga najis-najis binatang. Jin makan najis binatang? Dah, ini betul, ni Nabi yang doakan. Tak ke jin ni makan makanan yang kotor? Jin Islam pula tu. Tuan-tuan, alam kita tak sama dengan alam mereka. Itu kita jelaskan dahulu. Hari ini kita makan mi di alam kita. Ada orang masuk ke alam jin, dia juga makan mi. Tengah-tengah makan mi ni kena panggil, masuk ke alam balik, ke alam manusia. Apa jadi terhadap mi itu? Cacing. Jadi manusia makan cacing. Memang pun manusia ada makan cacing. Tapi kalau kita bagi cacing makan ni nak? Tak nak kan? Tapi bila di alam jin, mi itu ialah cacing. Tapi mi lah. Bila balik ke alam manusia, mi tadi jadi cacing. Ini kuasa Allah, kehendak Allah. Tak sama. Begitu juga dengan daging yang manusia makan. Tulang dia tu Allah jadikan berisi balik. Dia bukan makan tulang. Kalau dia makan tulang, habislah tulang tu. Tapi Allah yang maha kuasa, atas permintaan Nabi tadi, tulang-tulang yang disembelih secara Islam, dia akan ada daging balik yang kita tak nampak. Itu Allah beri kepada makhluk jin. Dan ini kita tak boleh perhatikan sebab dia ada hadis yang menyokong. Cuma jelas di sini najis-najis itu juga bertukar. Najis kambing, najis ini di alam jin dia menjadi lain. Kita tak boleh bayangkan, kerana walaupun kita berkongsi alam, tapi bila masuk ke alam dia, dia menjadi yang lain. Ada boleh kisahkan seorang lelaki yang hilang, jin ajak kahwin. Kat mana? Kawasan tu memang kawasan jin bertenang. Mana Broga?
nak buat dan yang incinerator tu kan, kawasan tu. Banyak orang bertapa di sana, memang situ banyak jin. Nak cari jin, carilah di sana. Dalam kumpulan perawat membincangkan, boleh tak kita merawat menggunakan jin. Dia berpunca daripada seorang ustaz mengatakan, siapa kata tak boleh merawat menggunakan jin? Dalam perawat ramai yang mengatakan tak boleh merawat menggunakan jin, tak boleh. Perawat ni kata, di mana salahnya merawat menggunakan jin? Syirikkah kita menggunakan jin? Saya minta tolong dengan Tuan Nazir, syirikkah saya minta tolong dengan Tuan Nazir? Sama dengan saya minta tolong dengan jin. Jin, apa hal ni? Dia kata gini. Okey, apa kita nak buat? Tempeleng dia je, tempeleng, sembuh. Syirikkah saya bila bercakap dengan jin begitu? Jadi ini diperbahaskan di kalangan para perawat dalam persatuan perawat-perawat. Baguslah perbincangan ini. Ada yang mengatakan memang tak boleh. Cuma hati-hati bila kita bincangkan begini. Pertama, ada yang mengatakan sebaik-baik jin ialah sejahat-jahat manusia. Ini confirm hadis palsu. Kalau sebaik-baik manusia, jin ialah sejahat-jahat manusia, siapalah di antara sejahat-jahat manusia? Contoh, Fir'aun, lagi sejahat manusia, Abu Jahal. Kalau macam tu, ada tak peluang jin yang masuk syurga? Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, ada tak peluang jin nak masuk syurga? Tak ada. Sebaik-baik jin yang sejahat-jahat manusia. Sejahat manusia Fir'aun neraka, Abu Jahal neraka. Itu sebaik-baik jin tu. Sebaik-baik. Tak adalah jin yang masuk syurga. Dah. Syurga dijanjikan untuk manusia dan jin. Allah juga mengatakan, aku jadikan kamu jin dan manusia untuk beribadah. Tentu ada yang beribadah, tentu ada yang Islam. Tapi di situ diletakkan sebagai noktah, supaya kita jangan suka-suka sangat berkawan dengan jin. Itu sebenarnya. Jadi kata nak, Allahu Akbar. Yang kedua, Ibn Taymiyah juga mengatakan tidak salah. Jadi saya berpendapat betul, tidak menyebabkan salah, tetapi banyak keburukan daripada kebaikan yang timbul daripada penggunaan jin ini sendiri. Di antara keburukan yang paling besar ialah martabat kita sebagai khalifah jatuh. Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Bukan kita tak boleh minta tolong kepada yang lain, tetapi khalifah ini Allah dah berikan beberapa kemudahan yang boleh diikhtiar dan buat selesai sendiri tanpa pertolongan jin. Boleh? Dipanjang cerita ni, tak masuk bab kita hari ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tadi nak cakap bila jumpa jin, hantu. Apa nak baca? Allahu Akbar. Boleh? Jawapan dia boleh. Asli tak jumpa. Jin asli tak jumpa. Jin asal dengan asli itu dibalik lah tu. Yang jelmaan sahaja. Yang Abu Ayub nampak ni pun sebab dia menyamar jadi manusia. Abu Hurairah nampak pun kerana dia menyamar sebagai manusia. Hakikat jin ini tak ada siapa pun yang dapat menjelaskan, kerana dia termasuk dalam perkara gaib. Bagaimana mungkin dalam tubuh anda ada 1000 ekor jin? Mungkin. Wak ada 1000 ekor wak dalam perut tu. Ini pengalaman wak. Letih saya keluarkan wak. Keluarkan ustaz. Assalamualaikum ustaz, saya pun nak keluar. Assalamualaikum ustaz, nak keluar. Berapa ramai ni? Tak ramai kan, kami ni satu kampung je. Satu kampung. Saya kata ada ke Tok 4? Ada, dia kata. Tok 4 dah pencen, dia kata. Yang depan saya ni lah yang pencen. Saya kata panggil Tok 4.
Cakap Tok Empat, Tok Empat berapa orang ahli karya? Tak ramai, 100 keluarga je. Saya pun tarik 100 keluarga suruh keluar. Habis tu saya tanya Tok Empat, Tok Empat ada tak kampung lain? Ada, jiran saya. Ini batu belah, yang sebelah tu batu setengah. Saya panggil lagi ketua kampung sebelah. Berapa anak buah? Tak ramai, 200 je karya dia, 200 rumah. Badan kita ni dijadikan sebagai rumah-rumah. Pernah dalam satu insiden, ini insiden, kita tarik mereka dengan beberapa kaedah. Ketika itu mereka berada di pasar malam. Kita gunakan vacuum cleaner, pum, tarik. Tarik, adalah kaedahnya. Tarik, masuklah. Ustaz, kenapa Ustaz tarik saya? Kenapa? Kami kat pasar malam lah tadi, puting beliung. Maknanya dalam tubuh kita, dia buat pasar malam, Wak. Sampai bergerak-gerak perut orang itu. Maknanya dalam alam ini, besar kecil itu hak Allah. Badan kita ini boleh didiami lebih daripada 1000 ekor jin. Wallahu alam. Benda tak nampak. Tetapi banyak peristiwa berlaku pada sahabat saya, misalnya dia melapangkan tanah dia, terpijak lopak sikit. Rupanya lopak itu perkampungan jin. Balik terus kakinya bengkak, hinggalah macam orang kata untut. Bila dirawat, rupanya dia marah, kampungnya kena pijak, ramai yang mati. Saya kata kita damailah, dia tak nampak, tak mau damai. Sampai sekarang sahabat saya itu masih lagi besar kakinya. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali meletakkan 3 perkara yang wajib sangat dibaca bismillah. Wajib sangat dibaca bismillah dalam 3 keadaan. Ini ulang kaji ni. Ingat tak? Wak mesti tak ingat. Jangan cabar ya, Wak. 3, Wak. Bila kita kena baca bismillah. Bukan balik rumah tu saja. Ini Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali dalam bukunya Ar-Ru'yah. Ya, Pak? 3, Pak, 3. Wak lupa. Aku tanya muslimat kan, apa? Muslimat ada yang mencatat? Ha? Nazir? Nazir? Nazir tak datang masa tu, Pak. Walaupun saya ulang 3 kali, Pak. 3 kali dia tak datang. Yang pertama, apabila kamu melompat, bacalah bismillah. Melompat ini samalah tadi, bila nak masuk hutan, masuk kereta, bila nak bepergian, bacalah bismillah, kerana ini akan menghindarkan kita daripada berlakunya aksiden dengan puak-puak ni. Sebab itu nak duduk kena baca bismillah, nak bawa kereta kena baca bismillah. Nabi kata, setiap belakang unta kamu itu ada syaitan. Maka bila naik unta, baca bismillah. Dulu unta, sekarang kancil. Lain sikit je. Tapi kat kancil itu pun ada. Kancil, apa lagi? Kijang di Indonesia. Rusa. Peloton sudah tak ada. Sudah tukar. Peloton sudah tak ada. Iswala sudah tak ada. Sudah kena beli itu sama Cina. Ailis pun tak ada. Iris. Allahu Akbar. Jadi pertama, bila kita melompat. Jadi istilah melompat ini, bila kita nak melakukan pergerakan, baca bismillah. Tuan-tuan nak ke masjid tadi baca bismillah tak? Naik kenderaan baca bismillah tak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu secara spesifik.
Yang kedua, bila nak baca bismillah, menyiram air panas, baru awak ingat. Kenapa perlu sangat baca bismillah menyiram air panas? Mengelakkan terkena puak-puak tu. Dan yang akhir sekali, bila masuk bilik air pula, bilik gelap. Masuk je bilik gelap, belum masuk tu bismillah. Ini Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali. Tetapi bagi kita kesimpulannya, pergerakan kita ini mesti dengan bismillah. Ini tak habis nota kita ni. Baik, malam ini kita masuk Al-Fatihah. Jadi di antara ru'yah yang paling popular ialah membaca Al-Fatihah. Kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian selanjutnya rawatan itu akan dimulakan dengan Al-Fatihah. Persoalannya kenapa Al-Fatihah? Ini kita jawab juga ni. Tak boleh kata bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Belasah dulu, panggil dia dulu, qala rabbi firli wa habli mulkan, panggil dia. Tetapi bila nak ru'yah saja, mestilah baca dengan bismillah. Soalan dia kenapa? Surah Al-Fatihah merupakan surah pilihan yang ditempatkan Allah pada posisi yang sangat mulia, sehingga hampir tidak ada umat Islam yang tidak menghafalnya. Ada yang tak hafal Al-Fatihah? Sini angkat tangan. Berat nana tu. Bahkan anak kecil pun sangat mudah mengucapkan di luar kepala. Budak kecil pun kadang-kadang baru setahun, 2 tahun, Al-Fatihah sudah hafal. Kenapa? Sering mendengarnya. Lagu yang paling popular selain daripada azan ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan azan ini lagu yang paling popular dalam carta lagu harian dan mingguan, malah bulanan. Hal ini disebabkan bahawa surah Al-Fatihah sangat familiar dan akrab pada keseharian umat Islam, khususnya dalam ibadah. Setidak-tidaknya bagi umat Islam yang melaksanakan solat 5 waktu, pasti membaca berapa kali? Sehari, semalam? Berapa? 17 kali. Wak tak ragu, Wak? Betul? Kenapa 17, Wak? 17 rakaat sembahyang. Betul. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat tanpa Fatihah. Mana Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat. Maknanya paling kurang minimum bagi kita orang lelaki ini 17 kali itu minimum. Apalagi jika ia rajin melaksanakan salat sunat, qabliyah, ba'diyah, berzikir dan sebagainya, maka bisa saja sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Mana Al-Fatihah ini adalah di antara yang namanya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Mengenai keutamaan surah ini telah banyak ditulis oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya keutamaan seperti mana diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislaha hiya sab'un masani wal Qur'anul azim allazi utiyatuh." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, wallazi nafsi biyadihi ma anzalallah, dan tidaklah sekali-kali Allah menurunkan fit Taurat, pada kitab Taurat, wala fi Injil, wala dalam kitab Injil, wala fi Zabur, ketiga-tiga kitab ini tak ada yang ni, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah dengan namanya, dengan dirinya, bahawa tidak ada yang pernah ditulis di dalam Alkitab, Injil, Zabur, Taurat, dan tidak ada juga di dalam Al-Quran itu dan Al-Quran sendiri, kecuali ia adalah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa makna 7 ayat? Al-Fatihah lah.
Dan Al-Quranul Azim, hadis ini menjelaskan bahawa, dengan jelas bahawa ini di antaranya, bahawa Al-Fatihah satu-satunya surah yang ada dalam kekuatannya tersendiri. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, surah ini walaupun ringkas tetapi di sana melengkapi semua yang dikehendaki. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma'ul wa syifah. Dari itu tidak dapat diragukan bahawa Al-Fatihah merupakan bacaan yang agung. Apa sebenarnya kisah sehingga ia menjadi, dikatakan, ayat yang mustahak dibaca ketika merawat? Saya ingat kita telah baca kan kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang mengisahkan bagaimana para sahabat yang pergi ke satu suku kaum ini, ketuanya Sa'idul Qaum itu disengat oleh binatang yang berbisa. Lalu sahabat merawat dengan Al-Fatihah. Itu kita dah baca banyak kali dah tu, sehingga akhirnya dia dihadiahkan dengan berbagai-bagai hadiah. Akhirnya bila mereka balik, mereka tak sanggup menerima hadiah ni. Merawat boleh, tapi nak ambil hadiah ni nanti dulu, tanya Rasulullah. Maka bila mereka bertanya, Rasulullah tanya, ma yudarika annaha ruqyah, mana kamu tahu bahawa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nabi tanya balik. Sahabat melakukannya lebih awal, sebelum lagi Nabi explain bahawa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Tentulah ada kisah-kisah di belakang bagaimana penurunan Al-Fatihah itu sendiri, sehingga sahabat-sahabat sendiri merasakan Rasulullah begitu bangga, begitu kagum dengan Al-Fatihah ini, sehingga akhirnya Nabi sendiri pun menerima sebahagian daripada hadiah itu. Saya menariknya dalam kisah ini bila saya merujuk salah satu kitab karangan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sedikit saja tentang Al-Fatihah ini. Dia kata apabila sahabat ini merawat ketua kampung yang kena gigit oleh binatang bisa ini, sahabat ini membaca Al-Fatihah sama ada 7 kali atau 3 kali. Ada setengah mengatakan 7 kali, ada setengah katakan sebanyak 3 kali sahaja. Isu yang timbul di sini, bagaimana pembacaan Al-Fatihah ini boleh digunakan untuk menyembuhkan sengatan tadi. Ada hadis yang mengatakan bahawa di antaranya hadis itu ialah Al-Fatihah itu boleh merawat tentang masalah gigitan. Jadi kalau kena gigitan, kena sengat benda-benda ni, bacalah Al-Fatihah. Yang menarik dalam kitab ini ialah bagaimana kaedah merawat tadi. Tak banyak yang diceritakan, kita cuma dengar bahawa bila itu hendaklah membaca Al-Fatihah. Rupanya di sini Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menulis bahawa apa yang berlaku ialah berdasarkan apa yang ditulis oleh Ibn Qayyim, seorang anak murid kepada Ibn Taymiyah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kaedah untuk kita merawat menggunakan Al-Fatihah ini ialah kita baca Al-Fatihah dan kita tiup apa yang kita rawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladdallin Amin. Tiup. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai habis, tiup. Jadi isunya di sini ialah meniup. Dalam rawatan Islam ini meniup itu penting.
Hujahnya ialah dalam surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq diceritakan bagaimana tukang-tukang sihir melakukan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Di antara ayat itu mengatakan bagaimana wanita-wanita tukang sihir dia akan menggunakan sihir dengan meniup buhul-buhul ikatan-ikatan. Maknanya kaedah untuk menyihir ialah baca mantra pada ikatan. Kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Lubaid Al-Asam melalui rambutnya yang jatuh bersama sikatnya, sikat kena curi, dan dapati bahawa akhirnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diikat pada mayang korma. Dia main ikat. Mana apabila diikatnya pada mayang korma, tukang sihir Lubaid Al-Asam meniupnya. Maknanya tuan-tuan, kaedah penyihiran ialah kaedah secara meniup. Tukang sihir tiup, perawat Islam pun tiup, lebih kurang ya. Bezanya begini, kata Ibn Qayyim. Tukang sihir dia menggunakan roh yang jahat. Apa yang dimaksudkan roh yang jahat? Niat yang jahat. Niat yang jahat menghasilkan roh yang jahat. Apabila dia meniup, maka tiupannya itu ialah satu tiupan yang jahat, dari roh yang jahat, niat yang jahat. Tetapi seorang yang dikatakan mu'alij, seorang yang merawat, dia membaca Al-Fatihah, merupakan bacaan yang agung, diikuti dengan niat dia yang ikhlas untuk membantu pesakit, mengetahui keagungan surah Al-Fatihah, diikuti dengan hati yang bersih, lalu dia meniup dengan roh yang bersih, maka tiupannya ini akan bertembung dengan roh yang jahat. Roh yang baik bertembung dengan roh yang jahat, maka kekuatan roh yang baik akan mengalahkan roh yang jahat. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun pelik juga tengok perawat ni, asyik-asyik tiup je. Sebab itu di antara pantang dari perawat ni, jangan isap rokok. Kenapa tuan-tuan? Perawat tak boleh isap rokok. Kenapa? Rokok haram tak? Pertama, mulut busuk. Jadi di antaranya jangan makan petai sebelum merawat. Ngop. Pengsan pesakit. Ingat kenapa? Ingat kerasukan, rupanya bawa petai. Jadi tidak digalakkan bila nak merawat ini dengan mulut yang busuk. Jadi itu kena jaga-jagalah. Jangan makan petai, jangan makan durian. Allahu Akbar. Jangan merokok. Merokok ni lagilah. Ada seorang kawan saya, dia kata jangan jadi imam kalau kamu merokok. Kenapa? Doa tak naik ke atas, mulut busuk. Dia tuan imam, mana tuan imam dia? Tuan imam tak salah korang. Dah ke belasah. Allahu Akbar. Jadi ini penjelasan yang begitu jelas. Tuan-tuan, kenapa bila seorang merawat itu dia meniup? Ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim. Di antaranya ialah kaedah ini sunnah Nabi buat, dan penjelasan dia kata kaedah ini ialah sebenarnya kaedah kita membelasah balik simpulan-simpulan yang dibuat oleh makhluk ini dengan roh-roh tenaga rendah, iaitu daripada gangguan-gangguan begini. Maka apabila ditiup, maka tiupan ini bukan kosong. Jadi bila kita merawat, satu, letakkan tangan, itu satu kaedah. Yang kedua, baca. Tapi bila selesai baca, hendaklah ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis, waladdallin, amin. Tiup pesakit kita itu.
Tiup pesakit. Kalau pesakit diri sendiri macam mana, Wak? Kita nak rawat diri sendiri, baca dah Al-Fatihah, lepas tu nak tiup macam mana? Sama juga, tiup pada diri sendiri. Boleh kan? Boleh kan? Tak ada masalah. Saya bagi dua hari ini. Satu Bismillah, satu Al-Fatihah. Kedua-duanya adalah senjata first class. Bismillah ayat yang besar. Al-Fatihah yang dikatakan juga Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, dikatakan juga 7 yang diulang-ulang, dikatakan juga Ummul Ruqyah, Ummu Syafi'ah. Dia juga dikatakan Ummul Ruqyah, raja, ketua kepada semua ruqyah. Saya, kalau orang itu dah sakit sangat, kita dah buat banyak perkara, kaedah rawat-rawat masih lagi tak selesai. Senjata terakhir yang saya kata selalunya kalau dah kita rawat tak boleh juga, senjata terakhir yang boleh kita lakukan ialah membaca Al-Fatihah. Ada di antara ulama yang mencadangkan baca Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Bila anda menziarahi orang sakit, orang tu sakit dan nak teruk sangat, bacakan Al-Fatihah 100 kali selama 7 hari. Itu yang berat tu. Maknanya pergi jumpa dia Al-Fatihah, besok Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah 100 kali. Memang baca sungguh lah, jangan Al-Fatihah 100 kali. Itu tak jadi. Al-Fatihah 100 kali, tak jadi. Kena Bismillah habis. Jadi selalunya kita minta waris, kaum keluarga. Ya, kalau kita berdepan dengan masalah yang amat gentir. Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa Al-Fatihah ini dia Fatihatul Kutub, dia adalah 7 pujian, dia adalah kesembuhan yang sempurna. Maknanya dia ialah kesembuhan yang sempurna, ubat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna, kunci kekayaan. Orang yang membaca Al-Fatihah ini insya-Allah tak jatuh miskin. Dan kunci keberuntungan, baca Al-Fatihah untung. Pemeliharaan kekuatan. Orang yang membaca Al-Fatihah ini dia akan ada kekuatan, ada gah, ada nilai kuat. Tak payah lagi lah minta ilmu kebatin, ilmu kuat, baca Fatihah saja. Pencegah kegundahan. Dengan membaca Al-Fatihah ini hilang stres, kesedihan, rasa takut, menghilangkan kesedihan dan juga rasa takut, rasa sedih. Bagi sesiapa yang mengetahui kadarnya dan memberikan haknya serta baik di dalam manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit serta mengetahui sisi penyembuhannya dan berubat dengannya. Begitu pula rahsia mengapa terjadi demikian. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, minta maaf, anak murid kepada Ibnu Qayyim, anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Orang yang faham Al-Fatihah cukup dengan Al-Fatihah. Segalanya ada pada Al-Fatihah. Tapi baliklah, jangan jadi tadi. Jangan kerana baca Bismillah akhirnya menyembah Bismillah. Tidak begitu. Tetapi orang yang tahu fadilat Al-Fatihah tidak akan meninggalkan Al-Fatihah dalam kehidupan dia. Al-Fatihah zikir yang hidup dengan dia. Bawa kereta tak ada apa daripada dengar rock and roll ke zomba ke apa zombie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Baca. Banyak fadilatnya. Dan paling baiknya kalau kita baca sambil kita menghadiahkan kepada kedua orang tua kita. Baca Al-Fatihah, niat sedekah, ya. Jangan risau buat, jangan kedekut. Ini bagi orang tua je aku dapat apa? Allahu Akbar. Kita dapat.
Kita doakanlah kepada ibu bapa kita. Macam mana keadaannya? Kita hantar dia dengan Al-Fatihah. Berazam, sebelum tidur aku baca Al-Fatihah untuk kedua ibu bapaku. Jadikan itu amalan tuan-tuan. Kerana di sini dengan jelasnya bahawa Al-Fatihah itu terlalu besar. Kesembuhan, ubat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna, kunci kekayaan, kunci keberuntungan, pemeliharaan kekuatan, pencegahan kegundahan, kesedihan rasa takut, rasa sedih bagi sesiapa yang mengetahui keadaannya. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa orang memilih Al-Fatihah dan rawatan ini jelas di sini bahawa Al-Fatihah ini terlalu besar. Banyak hadis-hadis yang menyokong. Kalau kita baca nanti, di antaranya bagaimana Rasulullah begitu gembira dengan turunnya Al-Fatihah ini, sehingga ada sekalinya dia memberi salam kepada seorang sahabat dia. Sahabat tak jawab. 3 kali dia bagi salam, sahabat ni tak jawab. Habis saya Rasulullah, kenapa kamu tak jawab aku beri salam? Saya sedang sembahyang ya Rasulullah. Tidakkah kamu dengar tentang apabila Rasul memberi salam, hendaklah kamu jawab, minta maaf ya Rasulullah. Kemudian aku nak sebenarnya yang beri salam sampai 3 kali ini, aku terlalu gembira tentang turunnya ayat ini, surah Al-Fatihah. Nabi gembira dengan Al-Fatihah. Allahu Akbar. Maka kerana itulah di antara surah yang wajib dibaca waktu sembahyang ini ialah Al-Fatihah. Tidak sah sembahyang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan, kita bagi sikit-sikit je lah malam ni cukup kita bagi Al-Fatihah saja. Tapi dah boleh merawat kan? Dah boleh merawat kan? Boleh merawat tak sekarang? Betul. 2 yang saya bagi. Pertama, Bismillah. Yang kedua, Al-Fatihah. Bismillah, letakkan tangan di tempat yang sakit, baca berulang kali Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dalam hadis itu adalah, tapi kita ambil yang ni cukup dulu. Letakkan tangan di tempat yang sakit, baca Bismillah berulang kali. 1. Apa dia? Ya, etikadnya betul, kena dijaga. Tapi itu kaedah yang diajar oleh Rasulullah. Mana bila ia yang diajar, kita tahu ini adalah kaedah Islam. Tapi bukan Bismillah yang menyembuh. Begitu juga yang kedua, ialah menggunakan Al-Fatihah. Orang yang kena gigitan binatang yang bisa pun boleh sembuh dengan Al-Fatihah. Jadi kita kalau sakit-sakit pinggang tu, 2 kaedah. Pegang pinggang, Bismillah, 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 Bismillah. Pegang ya. Tu kaki sakit tu Nazi, jangan itu yang baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Letakkan di kawasan yang sakit. Yang kedua, kalau kita nak membantu orang, tak nak sentuh dia, baca Al-Fatihah, hembus dia, tiup dia. Habis baca Fatihah, hembus dia. Pastikan anda belum makan petai, belum makan durian. Bukan tak boleh makan, tapi sebelum tu jangan, nanti dia pengsan. Nanti kita rasa, wah hebat aku, kerasukan dia, terus pengsan aku baca. Rupanya petai punya hal. Allahu Akbar. Jadi itulah saya tuan-tuan untuk malam ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan ada baiknya untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jadikan Islam itu, ru'yah ini sebagai rawatan yang pertama sebelum kita ke hospital. Jangan terus jumpa doktor, tapi yang pertama jumpalah Allah, minta tolonglah dengan Allah. Kemudian dia jumpa doktor tu, kita minta tolong dengan Allah. Itu hanya kaedah, ya. Tapi yang pertama sekali sebenarnya, letakkan kaedah rawatan Islam terutamanya dalam diri kita. Saya yakin dan percaya tuan-tuan memang sedang mengamalkan rawatan Islam. Di antaranya sebelum tidur, bangun tidur, tadi Bismillahirrahmanirrahim, ya dulu pagi petang, itu sebenarnya kita dah ikut rawatan Islam lah. Rawatan Islam mana, apa yang penting? Selepas aksiden baru nak rawat, atau sebelum aksiden kita dah rawat? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita terselamat daripada aksiden. Itu dah rawatan yang paling mujarab, protection yang paling besar. Pendek, ringkas tetapi bermanfaat. Ulang kali kita baca Al-Fatihah, 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 kerana merawat diri kita sendiri. Teruskanlah tuan-tuan, beramal dan berzikir kerana Allah, kerana inilah keagungan Islam, inilah
rahsia-rahsia yang orang lain tak tahu, tetapi daripada pembacaan kita pada malam ini, bahawa Al-Fatihah itu satu yang agung, satu yang besar, kurniaan Allah Subhanahu wa taala, yang bagi mereka yang mengamalkan memang banyak faedah yang diperolehnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.